Okey, kita akan tengok pula kepada wajib umrah. Wajib umrah ni dia ada dua. Satu, niat ihram di miqat. Maknanya kita berniat untuk melakukan umrah di tempat dia. Sebab niat ni kita tak boleh buat kat tempat sebarang-sebarang. Macam kita daripada Malaysia, kalau kita direct masuk Mekah dulu, maknanya kita akan berniat di Qarnu Manazil. Maknanya masa kita atas kapal terbang. Kalau kita daripada Madinah nak menuju Mekah, kita akan berniat di Bir Ali. Itu yang pertama, niat ihram di miqat. Yang kedua, kita kena tinggalkan segala larangan sewaktu dalam ihram. Maknanya, bila kita dah niat je untuk buat umrah, masa ihram ni, kita tak boleh potong kuku, pakai minyak wangi, memburu dan sebagainya. Kalau kita tertinggal, masih sah umrahnya, tapi kita kena bayar dam. Contoh kita terlupa niat di miqat dia, kita kena bayar dam lah. Dia adalah kadar-kadar dia. Kalau kita potong kuku, dia ada kadar dia. Kalau boleh kita tak nak buat benda tu semua. Dan kita kena ingat niat umrah ni juga dia termasuk dalam rukun. Tapi bila nak niat tu dia ada tempat dia. Jadi rukun dan wajib umrah ni dia ada kaitan. Okey. Maknanya selepas kita berniat ihram, macam saya beritahu tadi, kita kena tinggal segala pantang larang tu. Kita akan bincang dalam bab yang seterusnya. Okey, kita tengok pula. Okey. Perbezaan antara rukun dan wajib umrah. Apa beza dia? Kita tengok. Rukun umrah ni dia adalah pekerjaan asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang buat umrah. Kalau salah satunya tak dikerjakan secara sengaja atau tak sengaja, maka ibadat umrah dia tu tak sah. Contoh kalau kita tak buat sa'i, tak sah lah. Kalau wajib umrah ni pula, yang wajib dilakukan ketika mengerjakan ibadat ni. Kalau kita contohlah kita tinggal, contoh sebaliknya, jika tidak dikerjakan salah satu daripadanya, maka umrah itu sah, tapi wajib ke atasnya bayar dam serta berdosa jika ditinggalkan yang wajib itu dengan sengaja. Contohlah macam kita terlupa nak niat, tak boleh lah kat tempat dia, tak boleh. Kita kena berniat di tempat dia sendiri. Jadi kita akan tengok juga dalam seterusnya. Okey, kita tengok kat situ. Rukun dan juga wajib umrah. Macam saya dah terang dah, dia ada 5 rukun dan wajib ada 2. Okey. Syarat-syarat wajib umrah. Sebab apa? Bila nak umrah ni dia ada syarat wajib. Yang pertama sudah semestinya orang Islam lah. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yang kelima berkuasa. So yang pertama kita tengok memang orang Islam je, orang kafir memang tak wajib untuk buat umrah. Yang kedua adalah orang baligh. Orang baligh ni maknanya dah sampai masa dia kena buat. Jadi kalau kanak-kanak tu macam mana? Dia boleh buat, tak ada masalah, tapi bila dia dah baligh, dia kena buat. Macam kalau kita bawa anak kita yang umur 10 tahun, 11 tahun untuk buat umrah, benda tu tak jatuh lagi wajib kat dia lah. Syarat wajib untuk dia, tapi bila dia dah besar, dah balik, kenalah. Yang ketiga berakal. Maknanya orang gila ke orang yang fikiran dia tak sempurna memang tak boleh buat. Tak boleh buat lah umrah ni. Okay. Yang keempat merdeka. Maknanya golongan hamba ni tak boleh buat umrah lah, syarat bukan syarat wajib dia lah. Sebab zaman sekarang ni memang tak ada hamba dah. Jadi semuanya orang merdeka, jadi tak ada masalah. Yang kelima berkuasa. Berkuasa ni banyak benda sebenarnya maksud dia berkuasa ni. Okey, masuk berkuasa. Yang pertamanya ada tambang pergi dan balik. Macam kita sekarang kita ambil package, mana dia dah ada dah tambang pergi dan tambang balik. Yang kedua ada bekalan. Ada nafkah. Maknanya kita ada pembelanjaan, kita bawa duit, dan kita kena ingat juga nafkah untuk orang kita tinggalkan, macam anak ke, kalau pergi seorang suami ke, untuk isteri dia, kena ada bekalan lah, bukan untuk pergi kita semata-mata. Lepas tu
Yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Maknanya sekarang ni kalau kita ambil package, kita dah tahu dah kita ada kapal terbang pergi dan juga kapal terbang balik. Yang keempat, aman dalam perjalanan pergi dan balik. Maknanya bukanlah contoh masa sekarang ni berlaku perang kat Malaysia ke apa ke. Jadi tu bukan kuasa kita lah untuk pergi. Jadi tak perlulah kita pergi. Mana perjalanan kita menuju ke Tanah Suci dia kena aman. Yang kelima, sihat tubuh badan. Maknanya biarlah kalau kita nak pergi tu, maknanya kita dalam keadaan sihat. Kalau sakit pun susah agak, kecuali kalau contoh orang tua yang tak larat tapi dia ada bawa anak dia, pakai kursi roda tu kira okey lah, tak ada masalah. Yang keenam, berkesempatan masa. Maknanya kita ada masa untuk kita pergi mengerjakan umrah. Okey, kat ni ada syarat tambahan untuk wanita. Yang pertama dia, kalau yang nak pergi tu, kalau contohlah yang perempuan je nak pergi, dia kena ada izin. Sama ada kalau yang belum bersuami, pada ayah dia lah. Kalau ayah dia tak ada, mungkin adik-beradik dia yang menjadi wali dia lah. Okey. Kalau yang dah bersuami, dia kena minta izin daripada suami. Lepas tu, untuk perempuan juga kalau boleh ditemani oleh suami ataupun mahram perempuan yang dipercayai, contoh puak saudara dia yang memang yang betul, sama ada yang daripada adik-beradik ayah dia lah. Okey, yang terbaiknya. Jadi kalau sebelum ni memang perempuan kalau umur 45 tahun ke bawah, kalau tak ada mahram dia tak boleh pergi. Tapi sekarang tak ada isu dah, boleh pergi. Tak ada masalah dah. So itu je untuk penerangan untuk yang wajib umrah ni. So kita akan sambung untuk seterusnya pula.